Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan yang akan membentangkan pembentukan masyarakat. Dan pembentangnya iaitu saya sendiri, Puteri Dewi Terusadi. Saya Nurdiana Nawawi dan saya Sofwan Zahid. Dan saya Muhammad Firdaus. Okey. Dalam pembentukan masyarakat ni, kita orang akan bincangkan tentang konsep masyarakat, realiti kepelbagaian agama, prinsip kepelbagaian agama, hak dan tanggungjawab masyarakat bukan Islam, dan fiqh berinteraksi Muslim dengan non-Muslim. So untuk tapi mesti nampak juga. Okey, untuk pengenalan topik, menurut Kamus Dewan, kumpulan masyarakat yang hidup bersama sesuatu tempat atau sesuatu tempat dengan aturan dan cara yang tertentu. Itu adalah maksud kepada masyarakat. Kumpulan ini membentuk satu pola hubungan sosial daripada perhubungan pergaulan semasa. Disebabkan kekerapan bergaul membina satu kesepaduan masyarakat dalam satu unit sosial. Itu adalah maksudnya pembentukan masyarakat. Okey, seterusnya konsep masyarakat. Okey, dia ada terbagi kepada dua, iaitu masyarakat Islam, ialah kumpulan manusia yang berada di sesuatu tempat yang berasaskan perasaan, sepunya dan lebih berbentuk spiritual. Berkumpulan atas dasar Islam, iaitu persaudaraan dan junjungan perintah Allah bukannya disebabkan kebendaan. Maksudnya situ diorang berkumpul bukan disebabkan kebendaan, tetapi disebabkan persaudaraan. Masyarakat Islam ialah satu kelompok manusia, masyarakat Islam ialah satu kelompok manusia yang beragama Islam, tinggal di satu tempat dan mengamalkan ajaran Islam. Ini maksudnya kita sebagai masyarakat Islam, kita tinggal dalam satu kelompok Islam. Dan kedua, tanggungjawab masyarakat. Setiap orang mestilah menjaga nama baik masyarakat, iaitu sentiasa berfikir terlebih dahulu jika ingin melakukan sesuatu. Jadi kalau sebelum orang buat apa-apa, orang kena fikir dulu tentang orang punya nama baik dan juga nama baik masyarakat sekeliling orang. Seterusnya, setiap orang mestilah memberikan pertolongan kepada anggota masyarakat, terlebih lagi jiran, sebab ada hadis Nabi menyatakan kita haruslah menghormati jiran kita. Setiap orang, yang poin ketiga, setiap orang mestilah bekerjasama membangunkan dan memajukan masyarakat. Dan poin keempat, setiap masyarakat mestilah bersatu padu dalam perkara yang disepakati dan bertoleransi dalam perkara yang berbeza pandangan. So, walaupun dalam masyarakat yang besar, diorang kalau nak buat apa-apa perkara, diorang kena bersepakat untuk dapatkan kata sepakat yang untuk ke arah yang lebih baik walaupun berbeza pandangan. Seterusnya iaitu realiti kepelbagaian agama. Sini ada 3 poin, iaitu poin pertama, majoriti rakyat bertoleransi sesama dan menghormati hak minoriti, dan begitu juga sebaliknya. Jadi walaupun walaupun orang besar, tapi majoriti rakyat perlu sentiasa bertoleransi untuk menghormati orang punya sesama orang lah. Lepas tu poin kedua, sebagai agama persekutuan, Islam satu agama yang meraihkan kepelbagaian yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam menguruskan kepelbagaian dalam piagam Madinah. Dan poin ketiga, Islam tidak mengukur kemuliaan seseorang itu berdasarkan bangsa dan tidak memaksa orang itu untuk memeluk Islam. So kita tiada paksaan, Islam tiada paksaan untuk paksa orang masuk Islam. Contoh Kristian masuk Islam. Tidak, kita tidak mengamalkan konsep sebegitu. Islam tidak mengamalkan konsep paksaan dalam untuk mengajar orang masuk Islam. Dan seterusnya, masyarakat majmuk. Okey, masyarakat majmuk ialah konsep masyarakat kepada masyarakat sampura yang berbilang bangsa, iaitu terdiri daripada rasa atau etnik yang berada di bawah satu pemerintahan, iaitu macam bergaul namun tidak bercantum. Maksudnya, walaupun orang masyarakat yang berbilang bangsa, tapi diorang membawa tidaklah kejap ya.
daripada rasa dan etnik yang berada di bawah satu pemerintahan. Diorang berkumpul atas dasar pemerintahan di bawah satu pemerintahan. Contoh, macam sekarang kita di bawah pemerintahan kerajaan Malaysia. So kita semua satu masyarakat yang besar untuk berkumpul di bawah satu pemerintahan kita, iaitu di bawah pemerintahan PMX kita lah. Okey, hikmah kepelbagaian agama. Bukan mengiktiraf agama lain. Islam tidak mengiktiraf agama lain, namun Islam menerima kepelbagaian agama tersebut. Walaupun kita di Malaysia ni banyak agama, macam Kristian, Hindu apa semua tu kan, tapi Islam tidak mengiktiraf orang punya agama, namun kita menerima sahaja. Poin seterusnya, agama yang diterima di sisi Allah hanya satu, iaitu agama Islam. Daripada Surah Ali Imran ayat 19. Dan poin ketiga, dapat membuktikan dan melaksanakan rahmat Allah, dapat membuktikan dan melaksanakan rahmatnya agama Islam yang penuh dengan kejujuran dan kesopanan dengan agama lain. Maksudnya di sini agama Islam ni penuh dengan kejujuran, penuh dengan kesopanan dan baik-baik dengan agama lain. Sebabnya kita tidak menghina agama lain. So kita menerima agama orang. So kita tidak tunjukkan agamanya resis terhadap agama orang. Ini ada daripada surah Al-Anbiya ayat 107. Okay, seterusnya kepelbagaian agama. Okay, kita masuk kepada prinsip kepelbagaian agama. Yang pertama, Allah dan Rasulnya melarang umat Islam mencaci kaum dan agama lain, menyebabkan agama Islam kembali dicaci dan menjatuhkan mereka daripada agama Islam sendiri. Ia ada disebut dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 11. Yang kedua, Allah melarang hamba-Nya untuk menghina agama lain supaya mereka itu tidak menghina Allah. Yang ketiga, Islam melarang menghina, mencaci dan mengejek agama lain kerana tidak mahu mencetuskan tindakan balas yang negatif dan berbau kebencian dan permusuhan. Okay. Tiada di sini kita boleh mendapati bahawa tiada paksaan menerima agama Islam. Islam sangat konsisten memanteras elemen yang berbentuk paksaan untuk manusia memeluk Islam dengan harapan Islam dapat menembusi mereka ke dalam hati-hati manusia dengan sukarela dan pasrah. Seterusnya, perkembangan Islam berlaku melalui penghijrahan perkahwinan, bukannya atas dasar paksaan memeluk Islam. Terakhir, paksaan menunjukkan seseorang itu tidak meyakini apa yang diimankannya. Seterusnya, berlaku adil kepada semua lapisan masyarakat, tidak kira kaum atau agama, iaitu melakukan keadilan ke atas kelompoknya sahaja. Namun keadilan itu hendaklah ditegakkan kepada semua tanpa bezakan kaum dan agama. Yang kedua, faktor tercetusnya halangan tegaknya keadilan. Yang pertama, perbuatan zalim, iaitu perbuatan mengambil hak yang tidak sepatutnya seperti hak kemanusiaan. Yang kedua, asabiyah, iaitu taksub dalam perkauman. Ini juga akan mendorong kepada berlakunya bantuan hanya berdasarkan batin dan hanya membabi buta tanpa melihat kepada kesalahan atau kebenaran. Dan terakhir adalah mengikut hawa nafsu. Rasulullah kelihatan tiada belas kasihan sehingga menyebut jika Fatimah anaknya sendiri mencuri, maka hukumnya potong tangan akan dilaksanakan. Berikut adalah dialog dan perdebatan yang sihat. Yang pertama, pendakwah mestilah mempraktikkan sifat pendakwah yang baik seperti penyabar dan bijaksana. Seterusnya, sebagai seorang Muslim, kita perlulah menunjukkan role model yang baik kepada masyarakat bagaimana yang telah diajarkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang terakhir, perlulah mencari titik kebenaran yang khusus, iaitu common word, dan mengingatkan mereka kepada kesatuan ajaran para nabi seperti ini.
masuk kepada hak dan tanggungjawab masyarakat bukan Islam. Ada 4 golongan masyarakat Islam. Pertama, ahli harbi. Semua orang musyrik dan ahli kitab yang berani yang menampakkan permusuhan dan menyerang kaum muslimin. Golongan yang kedua adalah ahli muahid. Mereka yang memiliki perjanjian damai yang disepakati. Ahli musta'min pula mereka yang minta perlindungan keamanan. Dan ahli zimmi, mereka yang hidup di negara Islam dan di bawah perlindungan dan penjagaan kaum muslimin disebabkan cukai jizyah yang mereka bayar. Hak masyarakat Islam pertama, hak hidup secara aman dan bernaung di bawah kedaulatan negara. Sebarang pencobaan ke atasnya adalah tidak digunakan oleh pemerintah Islam. Yang kedua, hak untuk menetap dan berpindah dalam negara, boleh tinggal di mana-mana sahaja. Yang keempat, hak untuk melaksanakan ibadah keagamaan dan dibenarkan memilih rumah ibadat mereka. Semasa kat sini, kalau kita pergi rumah kita akan nampak ada kuil, ada tempat sembahyang orang Islam. Yang ketiga, hak untuk melaksanakan urusan muamalat jual beli tanpa perbezaan. Tanggungjawab masyarakat Islam pula adalah melaksanakan pembayaran cukai jizyah, kharaj dan usyur. Yang kedua, tidak membuat penghinaan terhadap Islam, termasuklah penghinaan Al-Quran, Rasul dan seumpamanya. Diorang boleh jalankan agama diorang, diorang boleh menunaikan ibadah diorang sendiri, tapi diorang tak boleh masuk campur dalam urusan Islam. Yang keempat, kepatuhan kepada undang-undang negara. Jika didapati bersalah, maka hukuman sebagaimana orang Islam. Dan yang terakhir, kepatuhan kepada sistem kehakiman negara. Contohnya, ahli zimmi tidak boleh memegang jawatan hakim. Okey, sekarang kita masuk ke fiqh berinteraksi Muslim dan non-Muslim. Yang pertama, berjiran dengan non-Muslim. Memilih jiran sebelum rumah. 3 kategori keharusan berjiran dengan non-Muslim. Yang pertama, jiran Muslim yang kerabat. 3 hak, iaitu hak Muslim, hak kerabat dan hak jiran. Yang kedua, jiran Muslim 2 hak, iaitu hak Muslim dan hak jiran. Yang ketiga, jiran Muslim 1 hak sahaja, iaitu hak sebagai jiran. Hormati jiran tanpa mengira agama. Sesiapa yang beriman dengan Allah dengan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan jirannya. Okey, yang seterusnya, ziarah non-Muslim semasa sakit atau meninggal dunia. Islam menggalakkan menziarahi pesakit dan orang yang meninggal dunia. Hukumnya adalah harus menziarahi pesakit dan Muslim bertujuan menghubungkan keharmonian dan kemesraan, berdakwah kepada Islam tanpa paksaan. Batasan yang perlu dijaga adalah tidak boleh mendoakan keampunan untuk semati non-Muslim seperti rest in peace, God bless you. Dan terakhir, tidak boleh solat untuknya walaupun ahli sendiri. Okey, untuk sambutan perayaan non-Muslim seperti Christmas, dan besar, kita menghadiri dan merayakan bersama-sama perayaan non-Muslim adalah dilarang kerana dikira reda dengan kekufuran mereka, dilarang kerana menyerupai sesuatu kaum dengan amalan ibadat. Menghadiri rumah terbuka non-Muslim pula adalah larangan daripada sebilangan ulama Islam tentang menzahirkan agama bukan Islam dalam negara Islam. Rumah terbuka lebih berbentuk adat tradisi, bukan lagi menjadi syiar agama, bukan agama Islam. Menghadiri perayaan diharuskan atas sebab tertentu seperti hubungan kemanusiaan. Dan yang terakhir, mengucapkan tahniah sempena perayaan. Ada ulama kata diharapkan, ada ulama kata diharuskan. Kesimpulan, hubungan umat Islam dan bukan Islam adalah diharuskan kerana Allah telah menciptakan semua manusia pelbagai bangsa dan agama. Tetapi hubungan ini mestilah bersyarat, iaitu tidak beredar dan tidak mengandaikan akidah yang terpahat dalam diri Muslim. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami, kumpulan